Assalamualaikum dan konnichiwa. Masakan hari ini adalah Sanuki Udon. Diam dulu. Lihat ni. Sudah-sudahlah tu makan. Jom kita tengok video yang sebenar pasal udon. Sanuki Udon berasal dari Kagawa. Dulu Kagawa dikenali sebagai Sanuki. Sanuki Udon mendapat nama dari nama daerah ni yang terletak di Pulau Shikoku. Di Jepun ada 3 jenis udon paling famous. Yang pertama adalah Sanuki Udon. Ni yang paling famous di Jepun. Yang kedua adalah Mizusawa Udon. Ni nombor 2, berasal dari Gunma. Dan yang ketiga Inaniwa Udon. Yang ni nipis sikit, berasal dari Akita. Jangan buang masa lagi, jom kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah mi udon sejuk beku diimport dari Jepun. Sebiji telur ayam, hirisan nori iaitu serumpai air, hirisan daun bawang dan sos suyu. Sos untuk noodle Jepun. Mula-mula sekali, panaskan air di dalam periuk macam ni, biar mendidih ya. Kemudian kita masukkan mi udon ke dalam periuk yang diisi air mendidih tadi ya. Masak sehingga lembut. Kena check lah sentiasa. Kena check kelembutan, kematangan noodle tu, lembut dia, dah cair ke frozen tu kan, macam tu. Pada zaman dulu Sanuki Udon dibuat daripada tepung gandum. Gandum yang diperolehi dari petani-petani di kawasan Sanuki. Tapi zaman sekarang ni tepung gandum banyak yang diimport dari Australia. Okey, setelah noodle tu didapati sudah lembut macam ni, bolehlah diangkat masuk ke dalam mangkuk. Untuk pengetahuan semua, kalau di depan orang Jepun jangan sebut mangkuk pula ya. Mangkuk tu bermaksud alat sulit wanita. So tak boleh sebut ya di depan orang Jepun. Nanti mungkin dapat penampar. Udon yang saya gunakan ni memang udon sejuk beku yang diimport terus dari Jepun ya. Memang mahal harga dia. Dalam 5 hidangan, 5 paket tu dalam lebih kurang dekat 30 rial jugalah. Dekat 35 ringgit macam tu harga dia. Mahal. Selepas kita dah angkat noodle tu masuk dalam mangkuk, kita boleh tuang sos suyu ya. Biar noodle tu sebati dengan sos suyu. Perasa dia tu masuk sebati ke dalam noodle ya. Kacau-kacau sikit macam ni. Sos suyu ni memang sudah cukup rasa masin manis semuanya. Rasa dia agak kuatnya, agak pekatnya. So kita boleh tambah air sejuk, air panasnya ataupun air masak. Tambahkan sedikit biar dia larut dan tak terlampau masin lah jadinya. Kemudian kita boleh beralih ke proses seterusnya. Kita potong daun bawang, hiris nipis-nipis macam ni. Saya guna bawang yang di bahagian pangkal, dah bawah, so dia tak berapa hijau sangat. Tapi bolehlah asalkan ada. Kemudian proses seterusnya saya akan rebus telur. Okey, untuk rebus telur, untuk dapatkan hasil yang tepat, iaitu telur tu tak terlampau keras, tak terlampau lembut, saya gunakan egg timer macam ni. So saya boleh nampak lah bila telur tu sesuai untuk diangkat. Okey, bila telur tu dah masak, pada egg timer tu boleh nampak ya, dia punya line merah tu sudah mencecah skala yang tertulis soft tu. Bermakna telur tu sudah masak. So tapi dia tak terlampau keras. Kalau keras tu hard, kalau medium di dalamnya cair, di luarnya keras. Okey, masanya untuk angkat telur tadi. Kemudian pecahkan telur di bahagian hujung agar kita tak pecahkan telur kuning dia. Kita korek telur kuning keluar macam ni.
So dia tak pecah telur, sebab telur kuning tu masih lembut ya. Manakala telur putih yang anda sendiri boleh lihat hasilnya, jangan lihat tu ya, macam inilah hasil yang dikehendaki untuk dimasukkan ke dalam mi udon Jepun. Okey, kita masukkan perlahan-lahan di satu sudut di dalam mangkuk udon kita. Macam ni ya. Ada juga soba yang diletakkan telur kuning mentah di dalamnya ya. Yang telur kuning tu mentah, tapi telur kuning tu diambil dari telur yang pasteurized, yang bersih, yang telah dimatikan kuman ya. Okey, inilah hasilnya udon Sanuki Udon dari chef kampung masuk bandar. Saya lebih suka menikmati udon ni dengan serbuk cili Jepun yang diberi nama shichimi, bermaksud cili yang terdapat 7 rempah di dalamnya, iaitu 7 rasa yang boleh menerangkatkan setiap makanan yang diletakkan cili ni ya. Sekarang tibalah masanya untuk mukbang udon Sanuki Udon yang saya buat sendiri ni. Macam ni makannya. Dia kena slurp, hirup, tarik, apa kita panggil, slurp lah, slurping, masuk ke dalam mulut noodle tu. Okey, inilah makanan yang paling murah kalau orang Islam macam kita ni pergi ke Jepun untuk makan. Ni paling murah lah dan selamat, sebab tak ada dimasukkan daging ke dalamnya ya. Okey, terima kasih. Setakat ini saja video kali ini. Kalau ada sebarang persoalan ataupun pendapat, sila komen ataupun PM saya di Facebook ataupun Instagram.